Okey, saya bersama dengan Asmawi Bakiri. Sempat ke Mawi tadi buka puasa? Ya, sempat Lin. Edlin sempat juga? Sempat tapi kejap nak makan lagi ni, lapar sebenarnya. Tapi lagi Okey. lapar sebenarnya saya Mawi sebab nak tahu macam-macam lah tentang Liga Super ni. Dan kita nak start dulu dengan ni lah melihat kepada keputusan minggu ketiga. Adakah gandingan Johan Marshall dan Muslim Ahmad mampu kekang Darren Lock dan Kumara nanti dalam game Sri Pahang dengan PJ City? Oh, itu menarik Edlin kerana Edlin nak comparekan antara pemain penyerang dengan pemain pertahanan dengan Sri Pahang Okey, kalau diikutkan memang jangkaan saya lah ketika ini dalam form yang baik untuk Darren dan Kumaran kerana kita dapat lihat kedudukan prestasi semasa Darren dengan hat-trick pemain tempatan yang berjaya lakukan hat-trick ketika ini. Kumaran ada 2 gol daripada 3 perlawanan ini. Kemudian Sri Pahang satu perlawanan gandingan Muslim dengan Marshall, saya ingat mereka perlu mencari rentak untuk tidak boleh berpecah sebagai satu tim bertahan kerana ketika mereka tewas dengan Kedah tempoh hari adalah satu jangkaan silap mereka dari set piece. Mereka kena gol dari melalui set piece tempatkan penjuru dan mungkin kedudukan penjaga gol Samasa yang tidak bersedia dan mereka Kedah menjadikan gol. Di situ kita dapat lihat mungkin gandingan dua pemain ini cukup berpengalaman dari segi kualiti head to head pemain, tetapi Mahali dan Marshall akan berdepan dengan dua pula prestasi semasa yang boleh menjadikan gol, iaitu Darren dan Kumaran. Jadi saya anggap pertemuan ini bukan melibatkan saja keempat-empat pemain ini, tetapi lebih menarik kedua pasukan ini untuk mencari rentak kemenangan. Okey. Mawi, kegagalan Sri Pahang menjaringkan gol ketika menentang Kedah, adakah disebabkan kurang hantaran yang baik atau ketumpulan bahagian serangan? Okey, mungkin saya boleh declare ketika ini ya. Saya anggap kekurangan hantaran sampai dalam D-box pun satu perkara yang harus Sri Pahang lakukan dengan lebih banyak. Dan pada masa yang sama, kekurangan pemain yang mungkin nak menjadikan gol tu agak terhad ataupun ada peluang ketika menentang Kedah tempoh hari tapi mereka tak menemui sasaran. Saya agak tertarik bila Idago, kemudian Yaniti, Zatara, Kakeo yang bergerak banyak di bahagian depan, bahagian tengah, memberikan tekanan untuk sampai di box dan berjaya melakukan percubaan tapi masih gagal ketika melawan Kedah. Kita terpaksa relax perlawanan Kedah tempoh hari. Tapi pada masa sama saya meletakkan harapan kepada pasukan Sri Pahang kerana mereka bermain di tempat sendiri, ada kelebihan sebagai pasukan tuan rumah dan cuma berdepan dengan PJ City ini yang sekali lagi momentum satu pasukan, teamwork yang baik daripada pasukan JDT pasukan PJ City daripada Kusmania melakukan kepada pemain tempatan ini akan memberikan sedikit masalah nanti kepada Sri Pahang. So apa yang perlu dibaiki oleh Sri Pahang bila bertemu dengan PJ City nanti, Mawi? Okey, sebenarnya dia tak perlu banyak mengubah atau perbaiki Edwin. Kalau di sini saya lihat sini adalah peluang mereka yang mereka ada perlu diterjemahkan dengan jaringan. Itu yang lebih penting kerana kita dapat lihat sekali lagi relate dengan pasukan ketika lawan Kedah, mereka ada peluang, mereka ada jaringan yang mungkin diiktiraf, yang boleh diiktiraf atas kesilapan mungkin yang kita anggap kesilapan mengadir yang tidak mengira jaringan tersebut berlaku tetapi itu kelebihan juga pasukan Pahang boleh melakukan attacking dengan baik, banyak masuk dalam kawasan attacking dan sekali lagi saya jangkakan bahawa mereka perlu melakukan momentum ketika walaupun mereka tewas dengan Kedah tapi momentum play game for attacking tu lebih banyak untuk pasukan Sri Pahang lakukan, mereka ada peluang untuk menewaskan PJ City. Okey, kita nak move on ke perlawanan antara KL City dan Melaka pula. Kedua-dua pasukan gagal raih mata dalam game terakhir mereka. Melaka bakal turun tanpa 3 import Efidayo, Oti dan Adriano. Apa jangkaan Mawi dari pertemuan ini pula? Ya, saya jangkakan memang pertemuan ni agak sukar untuk Melaka sekali lagi lalu setelah mereka kalah 1-0 dengan Sabah. Kerana kalau kita lihat head to head Edlin, betul ketiga-tiga pemain yang tak ada dalam tim ni akan memberikan impak besar terutama di jentera bahagian serangan. Ifadayo sebagai leading scoring tahun lepas dan penyaing terbanyak yang baik untuk Melaka. Pada masa sama, betul saya tak nafikan bahawa kekurangan pemain ketika mereka menentang Sabah itu di jentera bahagian serangan tu terletak pada Syarul, kemudian Oti main tapi dia keluar injuries, kemudian
Faizal, Sani Nordin yang banyak melakukan tapi dia kena block dengan lebih banyak. Dan itu memberikan impak kepada Melaka untuk mencari gerakan attacking dan mencari gol, memang ada masalah untuk Melaka. Dan untuk pasukan Kuala Lumpur, saya jangkakan walaupun mereka kalah 3-0 dengan pasukan JT, tapi corak permainan mereka masih lagi konsisten, masih lagi sama. Cuma sedikit percaturan Coach Bojan yang tidak menurunkan Romain Morales sebagai pemain utama, sebagai pemain gantian untuk membuatkan Hendrik dan pemain Kelly ataupun pemain lain untuk melakukan gerakan sampai di atas. Agak sukar untuk Kuala Lumpur ketika ini mencari jaringan. Jadi patutkah KL City turunkan Romain Morales dari awal-awal perlawanan lagi? Ya, saya jangkakan dia memang perlu kerana kita lihat kedudukan Kuala Lumpur yang agak struggle ketika ini dari segi susunan perlawanan. 3 kali mereka kalah 2 kali dan seri tak menggambarkan mereka dalam pasukan yang baik. Dan saya anggapkan bahawa mungkin percaturan pemain lain mungkin ada yang boleh dibuat oleh Coach Bojan, terutamanya mungkin meletakkan Haidin ataupun Zafri, menurunkan semua pemain-pemain attacking mereka yang baik. Kerana kita dapat lihat KL bermain sebagai pasukan tuan rumah. Mereka ada kelebihan dari segi kedudukan pasukan rumah. Dan sedikit saya ambil statistik untuk KL dengan Melaka ni apabila kalau di seri ikut dari 3 perlawanan ini, KL ada 5 jaringan, 9 bolos, satu statistik bolos yang tinggi, tetapi pada masa sama Melaka hanya 1 jaringan yang dihasilkan dan 3 kali bolos. So, saya rasa kat sini peluang untuk Kuala Lumpur lebih terbuka jika mereka mendapatkan pemain utama mereka turun dan menjadikan gol. Okey. Satu lagi perlawanan menyaksikan Negeri Sembilan berkunjung ke Penang. Siapa favourite dalam perlawanan ni dan kenapa, Mawi? Okey, kalau nak jangkakan favourite ketika ini, saya tak boleh ramalkan ketika ini kerana peluang pada saya letak pada 50-50 terbuka pada perlawanan ini. Kerana saya anggap kedudukan pasukan ini yang last game ini mereka seri. So, saya jangkakan peluang terbuka, tetapi sedikit sebagai faktor tuan rumah ada pada pasukan Pulau Pinang. Sekali lagi saya ambil sedikit statistik kerana saya kata peluang terbuka. Kerana pada perlawanan ini saya anggap Negeri Sembilan 2 kali, walaupun mereka bermain 2 kali perlawanan, tapi rekod untuk 12 pasukan ini hanya 4 pasukan yang belum tewas termasuk Negeri Sembilan. Dan perkara yang menarik, Pening ada 2 gol, bolos 3. Negeri Sembilan ada 3 gol, bolos 2. Jadi imbangan untuk attacking dan defending kedua-dua pasukan ini sebenarnya seimbang dan sama. Jadi kesilapan individu atau kesilapan pasukan yang tak berjaya mengawal perlawanan esok pasti akan memberikan kelebihan pada pasukan yang ada peluang dan menguasai bola lebih banyak untuk menjadikan gol. Jadi yang ni je Adlin saya anggap sebagai perlawanan 50-50. Oh, 50-50. Menarik. So kalau nak tahu kena tengoklah kan aksi-aksi Liga Super dan juga Nadi Bola pada Sabtu. Terima kasih Mawi atas penjelasan yang cukup mantap sekali. Terima kasih.